amanat dan juga ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Terima kasih kepada Tuan kerana banyak memberi input dan juga panduan untuk menjadi pedoman kepada tuan-tuan dan puan-puan pegawai penolong kanan kurikulum sekolah-sekolah daerah Kuala Mudayan. Jadi untuk itu, mungkin selepas ini Tuan Haji Muhtar bin Mansur tidak akan bersama dengan kita. Betul tak, Tuan? Betul. Saya tak pasal keluar kerana saya tak kena masuk satu lagi meeting. Okey, baik Tuan. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuan. Baik. Atas pelibatan Tuan di dalam taklimat dan amanat bersama penolong kanan kurikulum pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan penolong kanan kurikulum yang saya hormati, taklimat kita pada petang ini diteruskan lagi dengan sedikit ucapan. Sebab saya kata sedikit ucapan tu sebab tadi Tuan punya badan maklumkan kepada saya dia nak bagi sedikit ucapan saja pada petang ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dengan itu saya mempersilakanlah Encik Yusof bin Ismail, Timbalan PPD Pembangunan Murid Pejabat di daerah Kuala Mudayan untuk menyampaikan sedikit ucapan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan melalui aktiviti kurikulum dan sukan. Yang berusaha Tuan Haji Muhtar bin Mansur, Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Yang berusaha Cik Khairil Azani bin Azmi, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid khusus untuk kurikulum. Yang berusaha Encik Syahrul Amri bin Saleh, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid khusus untuk sukan. Seterusnya rakan-rakan penolong kanan kurikulum atau wakil yang saya kasih sekalian. Pertama sekali, saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan jutaan tahniah. Terima kasih kepada semua rakan penolong kanan kurikulum di atas kerja buat tuan-tuan pada tahun 2020 yang lepas. Semoga kerja buat tuan-tuan semua akan mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang baru menjawat jawatan penolong kanan kurikulum. Semoga tuan-tuan yang baru menjawat jawatan penolong kanan kurikulum ini akan memberi sentuhan yang bermakna dan membawa kecemerlangan kurikulum dan sukan kepada murid-murid sekolah, kepada murid-murid di sekolah tuan-tuan, kepada Jabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, kepada Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan juga kepada negara kita, negara yang kita cintai iaitu Malaysia. Tidak lupa juga saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan syabas kepada 2 orang pegawai di unit di sektor pembangunan murid, khususnya di unit pembangunan bakat murid, iaitu Cikgu Khairil Azani bin Azmi dan juga Cikgu Syahrul Amri di atas kerja buat sepanjang tahun 2020 yang lalu. Bukan mudah untuk melaksanakan tugas berseorangan. Maksudnya Cik Khairil seorang menjalankan aktiviti di bahagian kurikulum dan Cikgu Syahrul Amri seorang menjalankan tugas di bahagian sukan, tetapi hasilnya amat membanggakan kita semua. Semoga 2 orang pegawai kita ini akan sentiasa sihat dan bersemangat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu
untuk terus menabur bakti kepada kita khususnya di Kuala Mudayan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti yang Encik Khairil katakan, saya tidak ingin bercakap panjang dalam perjumpaan ini. Walau bagaimanapun, saya ingin memperkatakan beberapa perkara yang perlu diberi perhatian, khususnya berkaitan apa yang telah ditaklimatkan kepada kita minggu lalu oleh pegawai-pegawai dari sektor pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Saya tertarik dengan taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang pertama adalah berkaitan dengan pencapaian peratus JPK, peratus GPS, PAJSK daerah kita berbanding daerah lain di negeri Kedah pada tahun 2020. Sebelum itu saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada semua kerana telah melaksanakan pentafsiran ini dengan jayanya dan menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan jika kita bandingkan pencapaian tahun 2020 dengan tahun 2019. Tahniah semua. Cumanya kalau kita bandingkan GPS kita dengan daerah lain di negeri Kedah, pencapaian tahun 2020 boleh kita pertingkatkan dan perlu kita tingkatkan untuk tahun 2021 ini. Sebagai contoh, pencapaian PAJSK sekolah rendah, kita di kedudukan ke-7 berbanding 9 daerah, iaitu kita 68%. Kita di bawah peratus negeri, iaitu 69.5%. Begitu juga dengan sekolah menengah, kita di kedudukan yang terbawah, tercorot dengan 64.25% berbanding peratus negeri Kedah iaitu 67%. Mungkin hal ini terjadi disebabkan oleh taburan pencapaian murid-murid kita dalam PAJSK, iaitu maksud saya adalah pencapaian grade A hingga ke E. Semasa taklimat oleh pegawai JPNK di Sekolah Menengah Kebangsaan Ibrahim pada tahun 2020 lalu, kita sudah dimaklumkan bahawa kalau boleh tidak ada murid-murid kita yang mendapat grade D dan juga grade E. Tetapi apabila kita analisa pada tahun 2020 yang lepas, masih ada seramai 47 murid di sekolah rendah dan 82 murid di sekolah menengah yang memperolehi grade D dan juga grade E. Jadi saya berharap pada tahun 2021 ini kita dapat mengurangkan atau menidakkan, maksudnya tiada murid yang mendapat grade D dan grade E, di samping kita perlu meningkatkan pencapaian di grade A, B dan juga di grade C. Saya juga berharap pada tahun 2021 semua sekolah di Kuala Mudayan akan menyertai semua pertandingan yang dianjurkan, baik di peringkat daerah, di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Pertandingan ini termasuklah pertandingan ko-akademik bahasa Melayu, pertandingan bahasa Inggeris, pertandingan ko-akademik STEM, pertandingan kesenian, pertandingan dalam badan beruniform dan juga dalam kelab persatuan. Kalau boleh, pada tahun 2021 ini ada nama murid Kuala Mudayan yang memperolehi markah penuh dalam PJSK iaitu 10%. Kalau pegawai JPN bentang dulu, tidak ada murid kita yang mendapat markah penuh 10 ya. Yang ada adalah dari Kota Star dan juga Kubang Pasu. Begitu juga di bidang sukan. Orang kata otak yang pintar lahir dari badan yang sihat dan cergas. Jadi tugas kita lah sebagai penolong kanan kurikulum untuk melahirkan anak murid kita yang cergas. Nah, tuan-tuan dan perempuan mestilah merancang untuk melaksanakan sukan untuk kecemerlangan dan juga merancangkan program sukan untuk semua ataupun satu murid satu sukan. Rancanglah pertandingan sukan untuk semua ini, iaitu pertandingan dalam persatuan, pertandingan antara kelas, antara sekolah dan juga untuk semua. Pertandingan sukan untuk semua ini mesti ada sepanjang tahun. Begitu juga untuk sukan kecemerlangan. Bentuklah sukan dan permainan yang menjadi kebanggaan
atau etos sekolah yang berjaya sehingga ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Jadikanlah otai-otai kita di Kuala Mudayan ini sebagai benchmark untuk kita melahirkan atlet yang bertaraf dunia ini. Kami di PPD berharap semua sekolah hendaklah melakukan usaha yang bersungguh-sungguh untuk cemerlangkan sukan dan kurikulum ini. Tidak hanya tertumpu kepada sekolah-sekolah yang mempunyai bilangan murid yang ramai sahaja. Kita mahu sekolah-sekolah yang muridnya kurang pun boleh melahirkan atlet-atlet yang bertaraf antarabangsa. Sebelum saya tamatkan ucapan saya ini, saya juga menyeru agar semua bahan yang kami taklimatkan ataupun tuan-tuan hadir ke taklimat yang kami berikan, tuan-tuan naklah sampaikan bahan-bahan ini, ceritakan taklimat yang kami sampaikan ini kepada immediate bos tuan-tuan dan puan, iaitu guru besar tuan-tuan, guru besar dan juga pengetua tuan-tuan dan puan-puan. Saya berharap dan kami berharap kita ikutilah SOP yang ditetapkan oleh KPM, oleh MKN dan juga oleh KM semasa menjalankan tugas. Jagalah keselamatan diri tuan-tuan dan puan-puan, jagalah keselamatan murid-murid tuan-tuan dan puan-puan, dan jagalah keselamatan warga sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Semoga kita semua akan dianugerahkan kesihatan yang baik dan dapat berkhidmat kepada anak didik kita. Semoga Kuala Mudayan akan terus cemerlang dalam kurikulum dan sukan dengan bantuan tuan-tuan, dan saya percaya tuan-tuan adalah orang yang hebat. Sebab itulah tuan-tuan dilantik untuk menjadi pemimpin di sekolah dalam bidang kurikulum dan juga sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cik Khairul Hazani. Silakan. Baik. Terima kasih Encik Yusof bin Ismail, Timbalan PPD Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Walaupun sedikit ucapan yang sedikit ataupun sekejap ucapan yang disampaikan oleh Tuan Yusof, namun ianya tetap memberi atau input yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk dijadikan panduan di masa hadapan dalam mengemudi kegiatan co-curriculum di sekolah masing-masing. Jadi untuk agenda seterusnya, dan sebelum kita ke agenda seterusnya, izinkan saya lah untuk berkongsi slide di mana untuk memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak terutamanya khususnya kepada penolong kanan co-curriculum yang baru dilantik, yang belum mengenali lagi pegawai-pegawai di sektor pembangunan murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Jadi pada petang ini saya kongsikan slide ini. Di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, di bawah sektor pembangunan murid, ianya diterajui oleh Timbalan Sektor Pembangunan Murid, iaitu Encik Yusof bin Ismail. Dan kemudiannya di bawah sektor pembangunan murid itu sendiri terdapat 4 orang pegawai, iaitu 2 orang pegawai penolong PPD Hal Ehwal Murid dan juga 2 orang pegawai penolong PPD Pembangunan Bakat Murid. Jadi seperti yang tertera di dalam slide tuan-tuan dan puan-puan, PPD Pembangunan Bakat Murid diterajui oleh saya sendiri, Khairil, yang memegang portfolio co-curriculum dan juga co-akademik, iaitu manakala Encik Syarul Amri bin Saleh memegang portfolio sukan. Dan seterusnya 2 orang lagi di bawah unit HEM Hal Ehwal Murid, iaitu Encik Muhammad Satir bin Hamid. Itu banyak dia punya portfolio dia tu. APDM, SSDM, Counselling, Asrama, PPDA, agensi luar,
rayuan persekolahan murid Cicir. Dan seorang lagi, Encik Syaiful Yazam bin Abdul Jalil, memegang portfolio kantin, RMT, bantuan, beasiswa, 3K dan juga SPBT. Jadi, inilah pegawai yang berkhidmat dalam sektor pembangunan murid Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan. Baik, tuan-tuan dan puan, seterusnya kita pergi ke agenda, iaitu pelaporan. Pelaporan berkenaan dengan pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum. Tuan-tuan nampak tak, tuan-tuan? Jelas tak? Okey, baik. Kita teruskan. Yang tertera di slide sekarang adalah berkenaan dengan analisa markah keseluruhan kokurikulum sekolah rendah dan sekolah menengah daerah Kuala Mudayan, analisa PIJSK untuk tahun 2020 bagi sekolah rendah, peratus yang mencapai E dan D iaitu 0.17%, manakala yang mendapat pencapaian untuk C, B dan A iaitu 99.83%. Jadi GPS kokurikulum untuk daerah Kuala Mudayan untuk markah kokurikulum PIJSK tahun 2020 iaitu 2.28. Manakala peratus GPS kokurikulum iaitu 68%. Jadi meningkat daripada tahun 2019. Bagi sekolah menengah pula, untuk pencapaian peratus pencapaian E dan D iaitu 0.2%, manakala peratus pencapaian C, B dan A iaitu 99.79%. GPS kokurikulum 2.43, manakala peratus GPS kokurikulum iaitu 64.25%. Jadi di sini kita dapat lihat kedua-duanya bagi sekolah rendah dan sekolah menengah berlakunya peningkatan menerusi GPS kokurikulum dan juga peratus GPS kokurikulum berbanding tahun lepas, berbanding tahun 2019. Jadi saya ucapkan tahniah dan syabas kepada tuan-tuan dan puan guru penolong kanan kokurikulum yang saya hormati di atas pencapaian ini. Semoga pada tahun ini kita dapat teruskan lagi kecemerlangan kita menerusi bukti kepada peningkatan GPS di dalam markah PIJSK. Seperti yang tuan-tuan dan puan maklum, di dalam taklimat bersama dengan sektor pembangunan murid JPN Kedah pada minggu lepas, PSO unit pembangunan bakat murid JPN Kedah, mereka juga menekankan tentang pencapaian markah PIJSK ini. Jadi pihak negeri juga mengharapkan daerah kita, daerah Kuala Mudayan, untuk memastikan GPS dan peratus GPS kokurikulum untuk PIJSK ini sentiasa meningkat dari tahun ke tahun yang seterusnya. Jadi inilah tanggungjawab dan cabaran untuk tuan-tuan dan puan hadapi untuk mengemudi sekolah masing-masing bagi memastikan matlamat kita tercapai. Tolong mute sana siapa yang belum mute tu. Okey, baik. Okey. Dengar semua? Tuan-tuan dan puan? Baik.
seterusnya kita melihat kepada senarai sekolah di mana GPS co-curriculum melebihi pada 2.5, GPS nya melebihi 2.5. Maksudnya di sini tuan-tuan dan puan-puan golongan co-curriculum perlu seboleh yang mungkin, sebaik yang mungkin memastikan GPS PJSK tuan-tuan dan puan-puan di bawah paras 2.5. Jadi daripada 1 hingga 5 itu, di 2.5 itu adalah di tengah-tengahnya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat skor di bawah 2.5, bermakna kata GPS co-curriculum tuan-tuan dan puan-puan baiklah, memang terbaik. Jadi di sini saya kongsikan dahulu senarai sekolah di mana GPS co-curriculumnya melebihi 2.5. Bukan apa, kita kongsikan di sini supaya dapat memberi cabaran dan juga semangat kepada tuan-tuan dan puan-puan guru penolong kanan co-curriculum sekolah-sekolah yang terlibat untuk berusaha lebih gigih lagi untuk memastikan pencapaian GPS co-curriculum PAJSK di bawah 2.5. Jadi di sini untuk sekolah rendah ada lebih kurang 17 sekolah, manakala untuk sekolah menengah ada 20 buah sekolah. Nampak ya tuan-tuan dan puan? Ya. Sekarang ni ada respon? Okey, untuk sekolah rendah SK Jemiang, SK Sultan Muzaffar Shah, SK Bukit Selambau, SK Bidong, SK Patani Para, SK Tanjung Dawai, SK Seri Pinang, SK Pinang Tunggal, SK Sungai Pasir, SK Tikan Batu, SK Berapit, SK Petani Jaya, SK Bukit Kiara, SK Sungai Limau, SJKC Singkuang, SJKC Pekalama dan juga SJKT Bidong. Manakala untuk sekolah menengah, SMK Tunku Ismail, SMK Sungai Pasir, SMK Bukit Selambau, SMK Bandar Sungai Tani, SMK Seri Badung, SMK Aman Jaya, SMK Batu Lima, SMK Taman Raya Jaya, SMK Teluk Bayu, SMK Sungai Pasir Kecil, SMK Bandar Puteri Jaya, SMK Sungai Limau, SMK Dulang, SMK Seteresa, SMK Bidong, SMK Gurun, SMK Merbuk, SMK Perkula Jaya, SMK Tunku Sulong dan juga SMK Guar Cempedak. Jadi saya berharap mohon jasa baik tuan-tuan dan puan bagi sekolah yang berkenaan pada tahun ini dan tahun-tahun seterusnya kita dapatlah merancang sesuatu kegiatan co-curriculum di peringkat sekolah lebih banyak lagi, dan juga tuan-tuan dan puan juga boleh menyertai pertandingan-pertandingan di peringkat daerah dan juga seterusnya di peringkat atasan yang lebih tinggi. Itu lebih baguslah untuk memastikan markah kurikulum pelajar tuan-tuan dan puan dapat dengan cemerlang. Dan bagi sekolah-sekolah yang mencapai GPS di bawah 2.5, tuan-tuan dan puan jangan leka, jangan bersenang hati, sebabnya cabaran pada masa kini dan juga pada masa hadapan amatlah berliku. Jadi tuan-tuan dan puan, tuan-tuan PK Koko yang saya hormati, perlulah bersedia mempunyai perancangan di sekolah masing-masing, terutamanya perancangan untuk memastikan kehadiran co-curriculum ataupun kehadiran perjumpaan co-curriculum di sekolah masing-masing itu berjalan dengan baik. Dan pada minggu lepas juga telah dikongsikan oleh pihak JPN contoh-contoh ataupun cadangan-cadangan perjumpaan co-curriculum kepada tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan boleh pilih 4 pilihan yang telah diberikan oleh JPN Kedah untuk tuan-tuan aplikasikan di sekolah tuan-tuan dan puan di dalam perjumpaan co-curriculum setiap minggu di sekolah tuan-tuan dan puan. Jadi setakat ini
ada apa-apa pertanyaan daripada tuan-tuan dan puan-puan? Kalau tiada, kita akan teruskan. Okey, baik. Saya ingin kongsikan pelan strategi operasi PSO Bidang Daerah Kuala Mudayan tahun 2021 bagi unit pembangunan bakat murid. Jadi pelan strategi operasi atau PSO yang pertamanya itu segak itu kita dah serahkan kepada penolakan dan pentadbiran, dan juga di Pejabat Dikan Daerah Kuala Mudayan ini ada pegawai meja yang menelaras berkaitan dengan segak ini, iaitu Encik Izham dan juga Encik Puan Azila dan juga Encik Izham. Jadi jika ada pertanyaan tentang segak ini, tuan-tuan dan perempuan fikir kukuh boleh maklumkan kepada sahabat tuan-tuan dan perempuan penolakan dan pentadbiran sekolah masing-masing untuk berhubung dengan Encik Izham dan juga Puan Azila, pegawai meja di Pejabat Dikan Daerah Kuala Mudayan. Jadi kita lihat nombor 2, iaitu bimbingan pentadbiran dan pentaksiran PAJSK. Di sini kita telah memilih lebih kurang 10 buah sekolah yang akan melibatkan 10 penolong-kanan co-curriculum dan juga 10 skillsal co-curriculum. Sekolah-sekolah terlibat itu akan saya maklumkan kemudian, dan kita telah memilih berdasarkan juga daripada GPS tadi dan juga peratus GPS co-curriculum yang saya bentangkan tadi, di mana sekolah-sekolah yang kita fikirkan perlu kita bimbing untuk memastikan GPS dan peratus GPS sekolah berkenaan meningkat dari tahun masa ke semasa, insyaAllah. Dan yang keduanya, seterusnya kita melihat kepada bimbingan berfokus kehadiran co-curriculum, di mana ini adalah amat penting. Tahun lepas, tahun 2020, dan insyaAllah tahun ini juga mungkin akan berlaku ataupun pengurangan daripada jumlah kehadiran tu. Seperti mana tuan-tuan dan perempuan maklum, tahun lepas kita diberi diskaun percuma, 5 kehadiran diskaun percuma, iaitu hanya melibatkan kehadiran penuh hanya 7 kali perjumpaan sahaja. Sepatutnya setahun kita perlu ada 12 kali perjumpaan, tapi pada tahun lepas kita dapat diskaun hanya 7. Dan tahun ini, jika pandemik COVID-19 ini berlaku lagi dan tidak dapat dikawal dengan baik lagi, maksudnya kemungkinan jumlah perjumpaan kehadiran perjumpaan co-curriculum di sekolah masing-masing mungkin juga akan diberi pengurangan dari segi jumlah kehadiran itu. Apa-apa pun nanti saya akan maklumkan. Jadi untuk bimbingan berfokus kehadiran co-curriculum ini, kita juga mensasarkan kepada 10 buah sekolah yang akan melibatkan 10 guru penolong-kanan co-curriculum. Kita akan cuba membimbing dan mencari kaedah ataupun jalan penyelesaian yang baik untuk memastikan pelajar-pelajar hadir ke sekolah pada waktu pagi, tetapi pada waktu perjumpaan co-curriculum mereka tiada. Jadi di situlah untuk kita mencari penyelesaiannya, untuk pastikan pelajar-pelajar kekal di sekolah untuk hadir di sesi pembelajaran waktu pagi dan juga hadir pada sesi perjumpaan co-curriculum pada waktu petangnya. Okey, baik. Seterusnya saya teruskan lagi, iaitu bimbingan perpaduan kalangan pelajar. Ini adalah berkaitan dengan REMOOC, iaitu rancangan integrasi siapa boleh bantu saya? REMOOC untuk perpaduan. Rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Ya, terima kasih. Dia blur Ustaz. Okey, baik. REMOOC ini seperti yang mana tuan-tuan dan perempuan tahu, sebelum ini beberapa tahun yang sudah memang kita ada peruntukan yang diturunkan ke sekolah. Tetapi tahun-tahun kebelakangan ini tak ada peruntukan, tetapi
walaupun tiada peruntukan, kita tidak boleh mengambil mudah ataupun mengambil enteng tentang aktiviti perpaduan di kalangan murid ini. Jadi Jabatan Daerah Pemberdayaan juga memikirkan bahawa pentingnya untuk kita adakan bimbingan perpaduan di kalangan pelajar yang akan melibatkan 10 buah sekolah yang telah kita pilih, yang telah kami bincangkan di unit pembangunan bakat murid ini. Kita telah memilih 10 buah sekolah untuk 10 buah sekolah yang terdiri daripada pelbagai kaum dalam pelajarnya. Jadi kita akan cuba bimbing, kita akan bagi pandangan dan cadangan untuk melaksanakan beberapa program yang kita yakin dapat mewujudkan perpaduan di kalangan pelajar itu sendiri. Jadi insya-Allah kita akan berjalan kalau ikutkan tarikhnya bermula Februari hingga Oktober. Tetapi tak apalah, insya-Allah pelan-pelan kita akan cuba maklumkan kepada sekolah-sekolah yang berkenaan. Baik, seterusnya bimbingan bagi meningkatkan pencapaian pasukan badan beruniform di peringkat negeri. Ini adalah satu lagi perancangan yang ada di dalam PSO Unit Pembangunan Bakat Murid PPD KMY, di mana kita melihat pencapaian pasukan badan beruniform kita ini terlalu bergantung kepada hanya 2-3 buah sekolah sahaja yang cemerlang, dan saya berharaplah untuk tuan-tuan dan perempuan siap sediakan pasukan di sekolah masing-masing, khususnya di dalam bidang badan beruniform ini, untuk sama-sama kita pertingkatkan pencapaian di peringkat negeri. Jadi target saya tu pada tahun ini mungkin kita akan menang untuk Johan, menjadi Johan dalam 5 kategori lah. Tak kira 5 kategori itu maksudnya di dalam KRS ataupun TKRS ataupun mana-mana GO ataupun mana-mana NGO, pasukan dalam GO dan NGO, dan juga PBB, pasukan badan beruniform sekolah rendah ini. Jadi ada 5 Johan dalam pertandingan pasukan badan beruniform di peringkat negeri, insya-Allah. Itu pun kita bergantung juga peringkat negeri macam mana untuk mereka mengelola pertandingan sama adakah sama macam tahun lepas, iaitu pertandingan cabaran Kempro, iaitu hanya melalui rakaman, dan insya-Allah di peringkat PPD KMY juga kita akan laksanakan pertandingan-pertandingan dalam bentuk rakaman ataupun secara dalam talian, insya-Allah. Okey, baik. Ini dalam kurikulum. Dan untuk sukan saya berbesar hati untuk menjemput Encik Syarul Amri bin Saleh untuk menerangkan sedikit tentang sukan dan juga apa-apa maklumat berkaitan dengan sukan untuk dikongsi kepada tuan-tuan dan puan dalam keadaan COVID yang dihormati. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru penolong kanan ko-kurikulum daerah Pemudaian. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Yusof bin Ismail, Timbalan PPD Pembangunan Murid PPD Pemudaian. Terima kasih saya ucapkan kepada Encik Khairil Azani, penolong PPD Pembangunan Bakat Murid ko-kurikulum, yang sebenarnya kedua-dua individu ini telah banyak membantu saya sepanjang saya menjalankan tugas di PPD KMY bermula daripada awal tahun 2020. Baik, sebelum saya nak membentangkan sedikitlah apa pencapaian sukan untuk daerah Kuala Mudayan dari tahun 2020, di mana sepanjang tempoh
tahun 2020 sehingga sebelum PKP berkuat kuasa mula 18 hari bulan 3 tahun 2020. Daerah kita telah menyertai 12 jenis sukan, di mana secara keseluruhannya daripada 12 sukan kita telah berjaya menjadi johan bagi 9 jenis sukan, iaitu olahraga, bola jaring, merentas desa, bola tampar, softball, golf, squash, akuatik dan juga catur. Manakala 2 sukan telah berjaya menjadi naib johan peringkat negeri MSSK, iaitu hoki dan badminton, manakala sukan memanah telah berjaya mendapat tempat keempat keseluruhan bagi peringkat negeri. Jadi ini adalah satu pencapaian yang amat cemerlang yang telah dicapai oleh anak-anak murid kita bagi daerah Pulau Mudayan bagi tahun 2020, dan semua kejayaan ini sebenarnya adalah hasil daripada bantuan dan juga kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat secara langsung dalam pengurusan sukan. Saya mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang begitu proaktif membantu saya dan juga guru-guru sukan yang terlibat sehingga berjaya mencapai kejayaan yang cemerlang. Baik, bagi tahun 2021, seperti yang kita sedia maklum bahawa di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu di bahagian sukan dan kurikulum, telah menyediakan takwim kejohanan sukan MSSM, telah menyediakan sebenarnya 3 plan untuk pelaksanaan sukan MSSM, iaitu plan A, plan B dan plan C. Bagi plan A, KPM telah menyiapkan takwim di mana 12 jenis sukan akan dilaksanakan pada peringkat pertama dan 12 lagi sukan akan dilaksanakan pada peringkat kedua. Tetapi memandangkan kita kembali diletakkan di bawah PKP, maka pihak sukan di KPM membuat keputusan untuk menggunakan pakai plan B, di mana kesemua 24 sukan peringkat MSSM akan dilaksanakan pada bulan September ataupun bulan 9 tahun 2021 serentak pada bulan 9, itu pada cuti pertengahan peringkat 2. Jadi seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, saya telah mengedarkan takwim MSSK bagi tahun ini, takwim MSSK dan juga MSSD bagi tahun ini. Maka saya akan melakukan rombakan berdasarkan kepada perubahan yang akan dilakukan oleh pihak JPN Negeri Kedah bagi takwim MSSK plan B. Jadi buat masa ini saya masih lagi belum menerima takwim baru, dan saya difahamkan bahawa unit sukan di JPN Kedah sedang berbincang untuk merangka takwim yang baru mengikut plan B. Manakala plan C yang disediakan oleh pihak unit sukan di kementerian adalah bagi tahun 2021 tidak ada sukan yang akan dipertandingkan di peringkat MSM. Itu pun sekiranya sehingga bulan Julai kita masih lagi diletakkan di bawah PKPB ataupun sekolah tidak dapat dibuka untuk sesi persekolahan. Jadi buat masa sekarang kita akan menyediakan takwim mengikut plan B. Baik, itu untuk maklumat bagi takwim. Baik, objektif utama sukan bagi PPD KMY pada tahun ini adalah untuk melaksanakan 24 jenis sukan yang telah disenaraikan di dalam takwim MSSD Kuala Mudayan, berpandukan kepada takwim yang disediakan oleh Majlis Sukan Negeri Kedah dan juga Majlis Sukan Sekolah Malaysia bagi tahun 2021. Manakala hala tuju bagi unit sukan PPD KMY bagi tahun ini adalah atlet daerah Kuala Mudayan akan menyumbang sekurang-kurangnya 2 pingat emas dalam acara olahraga di kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia. Hal tujuan yang kedua adalah untuk mengekalkan kejuaraan sekurang-kurangnya dalam 8 jenis sukan yang telah kita capai pagi tahun 2020, dan hal tujuan ketiga adalah untuk memperkasarkan
8 sukan bukan keras, iaitu sukan tenis, sepak takraw, pingpong, bola baling, kriket, rugby, champion bowling dan bola keranjang. Baik. Sekiranya kita melihat kepada PSO PPD Penampungan bagi tahun 2021 adalah perkara A.4.1.2 itu kebenaran murid dalam sukan bilangan 1, di mana kita akan memberikan tumpuan dalam menyediakan bimbingan bagi meningkatkan pencapaian sukan bukan keras di peringkat negeri, dan ianya merupakan anak tanggungjawab unit pembangunan bakat murid, dan tempoh pelaksanaannya akan dilaksanakan mulai pada bulan Mac sehingga bulan Oktober. Unit sukan PPD KMY menyasarkan kepada 5 sukan bukan keras, iaitu sukan yang tidak dipertandingkan pada tahun 2020, iaitu sukan sepak takraw, pingpong, kriket, champion bowling dan bola keranjang. 5 sukan keras, di mana kita mengharapkan bahawa sekurang-kurangnya 5 sukan bukan keras ini akan mencapai sekurang-kurangnya tempat ketiga terbaik di peringkat MSSK, dan pelaksanaan bimbingan dan sokongan ini akan dilaksanakan dengan kerjasama bersama Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Baik, saya rasa itu sahaja laporan dan juga maklumat yang okey. Jadi sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya kepada saya untuk saya memberikan jawapan atas persoalan tersebut. Dipersilakan. Baik, saya serahkan kembali kepada Encik Khairul Azani untuk agenda perjumpaan kita seterusnya. Dengan ini saya persilakan. Baik, terima kasih Encik Syarul Amri bin Saleh atas perkongsian maklumat berkenaan dengan sukan, perancangan sukan untuk Jabatan Daerah Kuala Lumpur dan juga perkongsian aktiviti sukan yang akan berlaku di peringkat MSSK dan juga MSSD. Okey, ada pertanyaan, kalau sukan tak dapat dijalankan, adakah PPD akan anjurkan e-sport? Okey, baik. Masih ada peringkat perbincangan pada ini. Okey, menurut Encik Syarul Amri, masih dalam pertandingan e-sport ni masih di dalam perancangan PPD KMY. Namun saya dapat kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan bahawa sudah ada cadangan untuk dibuat pertandingan e-sport pada tahun ini yang mungkin akan mendapat pengiktirafan di peringkat kebangsaan. Sebab saya dimaklumkan sudah ada 4 negeri yang sedang berusaha untuk mengadakan pertandingan e-sport kepada pelajar seluruh Malaysia pada tahun ini. Semuanya kita masih belum dapat lagi surat secara rasmi daripada BSKK dan juga surat daripada JPN Kedah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya saya ingin berkongsi juga dengan tuan-tuan dan puan-puan kata-kata daripada Tuan PPD, Tuan Haji Mukhtar bin Mansor. Beliau menekankan tentang kalimat ini, iaitu
CSST. CSST. Bukan GST ataupun SST. Ada CSST, iaitu Co-Curriculum and Sports Support Team. Co-Curriculum and Sports Support Team. Mungkin bahasa Inggeris saya kurang baik, dengar kedengaran seperti kedah sikit, tetapi saya yakin tuan-tuan perempuan dapat memahami maksud yang ingin disampaikan oleh Tuan BPD, iaitu CSST ini, iaitu di mana bidang co-curriculum dan juga sport kita akan wujudkan satu tim ataupun kumpulan yang bersama-sama bagi memastikan pencapaian dan juga kecemerlangan di bidang co-curriculum dan juga di bidang sukan bagi daerah Kuala Bedayan ini berada di tahap yang terbaik di kalangan yang baik. Baik. Saya juga mengambil kesempatan ini, sekarang ni saya lihat jam pada pukul sekarang 3.20. Jadi mungkin insyaAllah tak berlakulah macam hari itu. Tuan-tuan dan perempuan, pelung kanan co-curriculum yang dihormati, 3 jam jugalah kan minggu lepas. Tapi insyaAllah pada minggu ini, taklimat kita pada petang ini, kita akan cuba pendekkan sedikit untuk bagi pada ruang dan pada tuan-tuan dan perempuan yang mana yang belum solat zuhur lagi, boleh solat selepas ini insyaAllah. Cuma saya nak kongsikan sedikit slide, iaitu berkaitan dengan pencapaian co-curriculum kita. Jadi tuan-tuan boleh nampak pencapaian co-curriculum dan co-akademik daerah Pemberdayaan bagi tahun 2020. Jadi maksudnya di sini mungkin akan ada juga pertandingan-pertandingan yang berlangsung pada yang telah diadakan pada tahun lepas akan diteruskan lagi pada tahun 2021 ini. Salam, mohon perincian lanjut pelaksanaan co-curriculum waktu PKPB sekarang ini. Okey, baik. Okey, daripada Encik Salahuddin, mohon perincian lanjut pelaksanaan co-curriculum waktu PKPB sekarang ini. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, walaupun pelajar-pelajar tidak berada di sekolah pada masa kini, hanya pelajar-pelajar SPM 2020 sahaja yang berada di sekolah, yang bersemuka. Pelajar-pelajar lain, rendah dan menengah, berada di rumah masing-masing. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat bahawa persekolahan telah dibuka pada 20 Januari tahun 2021 yang lepas. Maknanya, jika tuan-tuan dan puan-puan ingin menjalankan kegiatan co-curriculum, maksudnya di situ tuan-tuan dan puan-puan dah boleh melaksanakan apa-apa program co-curriculum, tetapi pastikan program ataupun perjalanan kegiatan co-curriculum itu dijalankan secara maya ataupun secara dalam talian. Maksudnya, sebagai contoh, untuk perjumpaan co-curriculum, pelajar-pelajar tuan-tuan dan perempuan boleh dah laksanakan melalui secara atas talian. Baik, Cikgu Salahuddin dapat menjawab soalan? Baik, kita teruskan. Berkenaan dengan pencapaian co-curriculum dan co-akademik, saya akan tunjukkan sepintas lalu pada tuan-tuan dan perempuan. Ini adalah pencapaian untuk pasukan berdaya beruniform daerah kita untuk tahun lepas. Seperti yang tertera, cabaran Kempro, peringkat negeri Kedah. 4 kategori kita mendapat johan, dan tahun ini kita target 5 di peringkat negeri. Dan syabas 2 buah sekolah melalui PKBM Laut SMK Putrajaya dan juga Kadet JPJ Sekolah Menengah Bandar Putrajaya berjaya mendapat johan di peringkat kebangsaan. Tahniah.
Dan juga Padu Puteri peringkat kebangsaan juga mendapat anugerah. Tahniah diucapkan. Seterusnya kita akan lihat di dalam bidang kod akademik bahasa Melayu peringkat negeri Kedah. Pidato rendah, pidato menengah, kita mendapat kesan yang baik. Bercerita tahap 1, bercerita tahap 2, kita boleh perbaiki lagi untuk mencapai kedudukan yang lebih baik. Syarahan perpaduan, kita Johan dan juga Nek Johan, tahniah. SKT Sekantik Pawan dan juga SKT Sambatan. SKT rendah, Nek Johan ketiga dan kelima, SK Semeling, SK Abdul Sendul, SK Tunku Ismail. SK Sekolah Menengah, kita mendapat Nek Johan, sekitar 6 untuk kita 6, SMK Tunku Sulung dan juga keempat SMK Bekarang. Sajak Sekolah Rendah, kita dapat tempat ketiga daripada SK Ibrahim. Sajak Sekolah Menengah, Nek Johan, SMK Bandar Sungai Tani dan juga ketiga untuk tingkatan 6 SMK Tunku Sulung. Pertandingan sajak anjuran DBP Wilayah Utara, Nek Johan, SMK Kejari. Tahniah pada tuan-tuan dan perempuan sekolah ini, SK Pinang Tunggal, SK Semeling yang saya sebutkan tadi ini. Moga-moga jika ada lagi pertandingan pada tahun ini, diharap dapat mencapai pencapaian yang lebih baik lagi. Okey, kita lihat juga untuk bidang kod akademik bahasa Inggeris di peringkat negeri Kedah ada 9. Storytelling, Nek Johan, SK Bandar Laguna Marbuk, tahniah. Public speaking, sekolah rendah, kita mendapat Johan. SJKT Kalimagal, tahniah, dan menjadi wakil negeri Kedah ke peringkat kebangsaan. Kalau tak silap saya, adik Kalvila Sheni, tahniah daripada SJKT Kalimagal. Untuk public speaking secondary, sekolah rendah, tempat kelima SMK Convent Palbury. Boleh kita pertingkatkan lagi. Poetry recitation primary, tempat ketiga SK Sungai Pasir Kecil, tahniah. Poetry recitation secondary, keempat SMK Ibrahim. Essay writing kategori 1, essay writing kategori 2, essay writing kategori 3, essay writing kategori 4. Kita mendapat tahniah juga pada sekolah-sekolah SJK Sisin Kuang, SMJK Simin, SMK Convent Palbury dan juga SMK Tunku Sulung. Tahniah sekolah-sekolah yang berkenaan dan juga akan menjadi cabaran dan juga panduan untuk sekolah-sekolah lain untuk sama-sama menyertai pertandingan-pertandingan yang kita di peringkat daerah adakan ataupun di peringkat negeri adakan. Yang ke-10, poetry writing kategori 1, Johan SK Sungai Pasir Kecil dan juga Nek Johan SJKT Saraswati, tahniah. Untuk poetry writing kategori 4, Nek Johan SMK Tunku Ismail, tahniah. Dan juga the first Kedah online English language debate competition tahun year 2020. Ketiga SMK Bandar Sungai Tani di peringkat negeri. Keempat SMK Convent Palbury di peringkat negeri. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan juga saya kongsikan kepada tuan-tuan pada hari ini. Pada tahun ini pertandingan pertama untuk kod akademik bahasa Inggeris ini di peringkat negeri adalah English language debate ini ataupun bahasa Inggeris bagi tahun 2021. Peringkat daerah kita akan adakan pada 28 Februari dan juga 1 hari bulan Mac 2021. Lebih kurang 2 minggu lagi kita akan adakan di peringkat daerah bahas bahasa Inggeris ini. Dan untuk tahun ini di peringkat daerah kita terdapat sebanyak 10 buah sekolah yang akan menyertai pertandingan dan kita akan memilih Johan bagi pertandingan bahas bahasa Inggeris ini untuk mewakili daerah Kuala Mudayan ke peringkat negeri. Dan peringkat negeri saya kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Bagi pertandingan pertama itu kita akan berjumpa dengan daerah Sik. Okey. Moga-moga daerah Kuala Mudayan kita akan menjadi John pada tahun ini, insya-Allah. Okey, saya kongsikan juga bidang kod akademik STEM di peringkat negeri ada 9 ataupun 10 pertandingan yang kita jalankan pada tahun lepas, yang peringkat negeri jalankan tahun lepas. Okey, kita mendapat Johan keseluruhan
bagi pertandingan STEM Kedah Challenge ini. Jadi tanyalah kepada sekolah-sekolah yang tertera di skrin tuan-tuan dan perempuan ini, SMK Sri Badung, atau 3 orang pelajar yang mendapat di dalam video digital itu, pelajar-pelajar SMK Ibrahim, SMJK Simin, SK Merbuk Pusat, SJKT Simin B, SK Semeling, SK Ibrahim, dan lagi SK Bukit Kiara, SK Merbuk Pusat, SJKT Arwah Pilih, SK Bukit Kiara lagi, SMK Sri Badung lagi. Tengok SMK Sri Badung, terima kasihlah kerana pencapaian yang banyak daripada pelajar-pelajar SMK Sri Badung ini dapat menjadikan daerah kita menjadi johan keseluruhan Kedah STEM Challenge bagi tahun 2020. Jadi untuk World Robot League Festival 2020, Best Robot Design telah dibenangi anugerah emas oleh SMK Ibrahim dan juga SJKC Mintuk dan juga SJKC Simin B menjadi wakil Malaysia di dalam pertandingan International Robot Visual Game 2020. Dan juga tidak dilupakan SK Padang Lumat di situ, National Tinkering Challenge 2020, tempat keempat untuk projek dispenser EB3 dan juga kelima kit mengaji. Jadi semua pencapaian ini dan juga pertandingan Digital Storytelling and Animation 2020 peringkat negeri Kedah, Johan SK Berapit, tahniah. Pertandingan Inovasi Teknologi Hijau SM Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, iaitu menjadi Johan, mendapat Johan Minecraft Challenge. Dan juga di situ nombor 13, pertandingan Video Digital STEM Green Screen peringkat negeri Kedah tahun 2020, Net Johan SK Haji Sendul kategori sekolah rendah, dan Net Gun SMK Dulang kategori sekolah menengah. Jadi tahniah. Jadi pencapaian ini memang sangat-sangat membanggakan bagi daerah Kuala Mudayan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Kita lihat pula sedikit lagi tuan-tuan dan puan, kita lihat pula kesenian dan kebudayaan. Yang pertama, tarian. Tarian ini memang didominasikan oleh sekolah-sekolah dalam daerah kita lah, di peringkat negeri pun. Tengoklah di situ kita ada Net Johan SMK Bidung, tempat ketiga SMK Tamaria, Anugerah Gangsa SMK Tamaria Jaya, dan juga anugerah-anugerah khas yang diwujudkan dibenangi juga oleh sekolah-sekolah dalam daerah kita, Sekolah Menengah Bidung, Sekolah Menengah Sungai Layar, dan SMK Bidung lagi. Kita lihat juga di sekolah rendah untuk busana dan tata rias terbaik SK Ibrahim. Sama juga dalam tarian ini, SK Ibrahim menggondol anugerah perak penari lelaki terbaik dan juga busana tata rias terbaik. Bagi anugerah Gangsa juga membanggakan kita SK Haji Sendul, SJKT Saraswati, SK Bandar Putrajaya dan juga SK Sungai Pasir. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, PK Koko, sekolah-sekolah berkenaan kerana memberi komitmen dalam memastikan pencapaian kita dalam pelbagai bidang berjaya di peringkat daerah maupun peringkat negeri dan juga kebangsaan. Kita lihat juga perayaan busana di situ, anugerah emas SK Bandar Putrajaya, tahniah SJKT Tun Sambatan, SK Taman Suyuang, SJKT Somah Sundut dan juga SK Bukit Kiara. Festival Monolog, yang cakap seorang-seorang ni, Festival Monolog, SMK Ibrahim, anugerah Gangsa, tahniah. Cabaran program teater peringkat negeri Kedah, kita mendapat Johan di peringkat negeri dan wakil kebangsaan, tahniah SMK Pukulan Jaya. Dan juga kita ada juga peringkat negeri buat pertandingan nyanyian solo. Kita ada juga pelajar-pelajar yang bersuara lunak dan sedap, anugerah emas SMK Kota Kuala Muda, anugerah perak Bidung SMK Bidung, Haji Sendul dan Zafar Shah. Tahniah pada tuan-tuan dan perempuan. Kita lihat pula Kelab dan Persatuan Kelab Datuk Muda bagi pertandingan buku info kesihatan sepenuh minggu Happily Kedah 2020. Kita ada pemenang di situ, emas, perak dan juga gangsa. Kita ada pemenang-pemenangnya SK Semeling dan juga SK Pematang Buluh dan SK Pinang Tunggal. Untuk itu para sekolah, untuk sekolah rendah pula SK Teluk Wang dan juga SK Simpor mendapat emas,
Perak, SK Teluk Wang, SK Kejuari, SK Aman Jaya, SK Ibrahim dan Gangsa SK Aman Jaya juga. Jadi tahniah lagi sekali. Saya ucapkan mungkin karate dia juga. Pertandingan karate, India Open Ikatan secara talian, karate juga mengadakan pertandingan secara atas talian ini. Dan seorang pelajar dia, Gayatri, anak Master Suresh lah, daripada SK Taman Siliwang, mendapat emas. Jadi tahniah. Juga World Karate Championship Ikatan Brazil secara atas talian, penyertaan daripada 13 buah sekolah dari dalam daerah kita. Jadi itulah pencapaian-pencapaian yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, pencapaian-pencapaian yang di mana di dalam pengetahuan saya, pengetahuan Pejabat Negara Daerah Kebudayaan, jika saya tidak senaraikan di sini, saya mohon maaf lah kepada tuan-tuan dan perempuan jika tidak. Mungkin ada pencapaian yang saya tak senaraikan di sini. Jadi apapun saya ucapkan syabas dan tahniah kepada semua, pada fikir-fikir kokoh yang berjaya lah. Yang berjaya mengharumkan nama PPD Kuala Mudayan di peringkat negeri dan juga kebangsaan. Jadi saya rasa setakat itulah taklimat kita, iaitu taklimat Pejabat Negara Daerah Kuala Mudayan bersama dengan Guru Penolong Kanan Kurikulum Daerah Kuala Mudayan pada petang ini. Dan jika ada apa-apa pertanyaan tuan-tuan dan perempuan, boleh bertanya sekarang. Mungkin apa yang saya tidak boleh jawab, Tuan Yusof boleh jawab, ataupun Cikgu Syarul Amri boleh menjawabnya. Dipersilakan jika tuan-tuan dan perempuan ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri taklimat kita pada petang ini. Cikgu Azam ada tanya, sekolah saya memilih untuk menjalankan aktiviti koko setiap Sabtu terpilih, jadi tak ikut cadangan daripada JPM tu, boleh tak? Macam ni, bagi saya 4 pilihan ataupun 4 contoh yang telah diberikan oleh pihak JPM Kedah itu adalah pilihan yang memang difikirkan dah banyak dah pilihan. Dalam minggu itu 4 pilihan itu diberi kepada tuan-tuan dan perempuan pada sekolah. Pada sekolah memang dah banyak dah. Jadi saya mengharapkan tuan-tuan dan perempuan memilih daripada 4 yang disarankan oleh JPN Kedah tersebut. Boleh Cikgu Azam macam tu? Cikgu Azam? Baik, kita tengok balik. Kita tengok balik, no? Ataupun kita PM tepi lagi? Ya, boleh. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada lagi pertanyaan ataupun cadangan? Kita alu-alukan cadangan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jam menunjukkan hampir 3.40 minit petang. Jadi jika tiada apa-apa pertanyaan ataupun cadangan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Saya Syuami dari SK Bukit Meriam. Cikgu Syuami daripada SK Bukit Meriam, ya, teruskan. Saya nak confirm lah kan. Ya. Memang adakah kita diwajibkan untuk mengadakan perjumpaan koko sama ada secara takiat kan? Sama ada itu compulsory ataupun masih lagi pilihan? Memang untuk kegiatan ataupun perjumpaan kurikulum ini memang dah perlu dilangsungkan. Memang perlu dilangsungkan secara atas talian. Memang kita tak boleh tunggu lagi lah, maksudnya perlu diadakan lah sebab untuk
pengetahuan Cik Khairil lah kan, SK Ya. Bukit Meriam ni untuk menjalankan PDPR pun bermasalah dari segi online ni, dia punya signal talian ni. Okey. Kalau kita bagi macam bentuk modul boleh? Ya, pun boleh juga. Tapi pastikan dari segi bukti kehadiran pelajar, semua tu ada lah. Cikgu buat lah semua tu. Bukti-bukti tu bagi ada. Maksudnya secara kita bagi modul tu dan kita tanda apa yang ambil modul tu boleh diterima sebagai bukti kot. Yang ambil modul dan mungkin ada soalan dan dia orang patah balik jawab tu, bagi pulangkan balik modul tu, maksudnya di situlah kita boleh kira kehadiran pelajar-pelajar tersebut. Kenapa? Sebab saya nak pastikan, takut tadi tak buat langsung dia akan jadi masalah dari segi kehadiran pelajar dan markah murid lah kan. Ya, kalau tuan-tuan dan perempuan tak mulakan bermula daripada bulan 3 ini, saya khawatir jumlah perjumpaan co-curriculum tersebut tidak mencukupi 12 kali perjumpaan. Seperti yang dikehendaki oleh di dalam PNJSK, 12 kali perjumpaan. Sebab tahun ini memang kita tidak dapat lagi apa-apa makluman bahawa perjumpaan koko ni akan dikurangkan seperti tahun lepas sebanyak 7 kali. Jadi saya itu jadi saya itu daripada pandangan saya kan. Ya. Kalau kita nak melibatkan, hanya kita dahulukan perjumpaan persatuan berbanding dengan perjumpaan badan unit uniform, saya ingat boleh kita buat macam tu. Kalau kata persatuan kita boleh untuk modul dari video. Kalau kata dengan perjumpaan unit uniform ni kebanyakan dia libatkan physical kan. Boleh cikgu. Boleh juga saya ni. Okey. Terima kasih. Yang penting yang mana yang tuan-tuan fikirkan mudah untuk cikgu-cikgu sekolah tuan-tuan dan perempuan laksanakan kegiatan kurikulum di sekolah masing-masing lah, mengikut kesesuaian sekolah tu. Ada dua pertanyaan. Ya, sama-sama. Untuk link SPL KPM telah saya kongsikan di dalam grup WhatsApp PK Koko Sekolah Rendah Reform Menengah. Jadi tuan-tuan dan perempuan bolehlah klik di situ sebentar lagi untuk daftarkan kehadiran tuan-tuan dan perempuan di dalam taklimat kita pada petang ini. Jadi ada lagi pertanyaan? Okey, baik. Jika tiada lagi pertanyaan, saya rasa setakat inilah taklimat kita. Saya Khairil ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan PPD, Tuan Haji Mukhtar bin Mansur, dan juga Tuan Timbalan PPD Pembangunan Murid, Encik Yusof bin Ismail, dan juga sahabat saya Encik Syarul Amri bin Saleh. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan guru-guru penolong kanan kurikulum sekolah-sekolah dalam daerah kebudayaan ini kerana sudi meluangkan masa, meluangkan semangat tuan-tuan dan perempuan, memberi semangat, berkongsi idea, pandangan di dalam taklimat kita pada petang ini. Saya mohon maaf pada tuan-tuan dan perempuan andai kata perjalanan taklimat kita pada petang ini tidak berjalan dengan lancar, dan juga saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan perempuan andai ada penjelasan ataupun makluman yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan sebentar tadi tidak mencapai ataupun tidak menjawab seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan kehendaki. Apapun tak apa, selepas habis taklimat ini pada masa-masa yang akan datang, tuan-tuan dan perempuan bolehlah bertanya di dalam grup WhatsApp kita ataupun boleh secara personal menghubungi saya. InsyaAllah saya akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Dan semoga apa yang kita rancangkan pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Kita juga mengharapkan dan juga mendoakan agar pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ini dan juga melanda di dalam daerah kita ini dapat pulih dengan secepat mungkin, supaya anak-anak pelajar kita dapat kembali ke sekolah, belajar seperti
seperti biasa. Jadi apapun setakat ini kita perlulah mengubah kaedah dan cara kita mengikut keadaan semasa dan juga mengikut norma baru yang telah kita alami daripada tahun lepas, bulan 3 tahun lepas hingga sekarang kita berada dalam keadaan normal yang baru. Jadi pendekatan kita dalam pertandingan koko dan juga sukan selepas ini, tuan-tuan dan perempuan perlulah bersedia. Karenanya mungkin tak berlaku dah macam dahulu. Kedepan ini debate pun secara pertandingan bahas pun sebagai contoh, pertandingan bahas pun kita adakan secara dalam talian. Pelajar-pelajar duduk di rumah masing-masing, berlawan, berbahas menggunakan satu pautan link yang kita berikan. Jadi itulah norma baru yang saya maksudkan. Mungkin dalam pertandingan lain juga akan berlaku seperti itu. Jadi komitmen, kesiapsiagaan, kesediaan tuan-tuan dan perempuan dalam mengharungi cabaran ini amatlah saya harapkan supaya daerah kita terus mencapai kecemerlangan. Jadi untuk itu, sebelum saya tutup ni, ada Tuan Yusof, jika masih ada, ingin sampaikan apa-apa lagi? Tuan Yusof? Ada. Tuan. Mantuklah Tuan. Ada. Okey, baik. Cikgu Syarul, ada lagi? Cikgu Syarul. Okey, baik. Kalau macam tu dah tak ada apa-apa, terima kasih sekali lagi. Tahniah tuan-tuan dan perempuan. Jadi kita tangguhkanlah taklimat kita pada petang ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa, di lain waktu. Kita tangguhkan taklimat dan amanat Pegawai Pendidikan Daerah Kebudayaan ini bersama dengan penelungkanan Ko-Curriculum Daerah Kebudayaan pada pukul 3.47 petang. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian.